Dr. 9 TV. Okey, teruskan menyokong Dr. 9 TV. Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. So, berjumpa kita lagi dalam kelas khusus CFT 1093 Komputer dan Seni untuk kita bincanglah dalam tutorial kita pagi ini sebarang assignment ataupun mungkin progress aktiviti, dan hari ini kita nak buat kumpulan untuk kita buat preparation untuk khusus ataupun untuk assignment berkumpulan. Saya pasti minggu lepas kita dah bincang berkenaan dengan assignment ataupun tugasan individu. Saya rasa jelas semua. So ada soalan tak sebelum kita mula pada kelas pada kali ini, minggu ini, berkenaan dengan penerangan untuk assignment individu? Ada tak? Ada. So kita ada 20 orang kat sini. So mungkin boleh buka kamera juga untuk kita tengok. Okey, mungkin kita sebelum kita mula, sebab saya nak tengok berapa ramai ni sebenarnya. Okey, 20. Okey. So nanti saya nak share tugasan kita nanti . Okey. Okey, nampak tak ni? Pasti nampak. Okey. Kita baru masuk lagi. Okey, so seperti yang saya maklumkan minggu lepas kita dah bincang berkenaan dengan assignment individu. Saya harap para pelajar semua jelas lah. Okey, untuk kita tengok balik tugasan lah. So kita repeat balik mungkin untuk assignment pertama 15 markah lah. So detailnya saya dah bincang dan ada juga yang tanya saya, okey, dengan secara personal apa yang kena buat dan sebagainya. Saya rasa saya dah jawab semua. Dan untuk assignment kedua adalah untuk 15 markah lah untuk face slide effect dan untuk photo tracing. Tracing saya tunjuk nanti, saya share video lah yang kita bincang hari itu. Dan untuk minggu ni, okay, selain daripada tugasan individu, kita perlu buat tugasan projek. Jadi sebelum saya teruskan dengan projek ni, mungkin kita boleh buat pembahagian kumpulan ataupun mungkin boleh kena pastilah kawan-kawan semua yang boleh. Okey, dan kita perlu buat kalau boleh untuk projek 1, projek 2 dan projek 3 portfolio, grup portfolio ni kita buat satu kumpulan saja. Maksudnya you kekal setiap pelajar dalam kumpulan tu. Okey, kalau ikutkan kita nak dalam 5 orang ataupun 4 orang. 5, 6, okay, around that lah. Okey. Okey, kita dah ada 22, semua sekali 20 lebih kan, ke 30? 30 berapa kelas kita? Okey, boleh on kamera. Okey. Satu kumpulan untuk kita laksanakan projek secara berkumpulan nantilah. Okey. Okey, so kalau boleh buka kamera pun boleh nanti. Okey.
mungkin saya akan pergi terus kepada beberapa perkara yang penting untuk kelas tutorial ni. Saya percaya kelas lecture semua dah masuk, kita dah belajar berkenaan dengan definasi historical dan juga the art of history of art, history of computer, dan juga mungkin the basic concept on the computer. And then untuk tutorial kali ni, sebelum kita pergi jauh, okey, kita nak tengok dari aspek kerja berkumpulan, maksudnya group project. Okey, group project. Okey, kita tengok group project pertama. So nanti para pelajar identify sendiri kumpulan masing-masing untuk buat project ni. Okey, kita pergi kepada group project pertama, iaitu project typography portrait. Okey, typography project. So deadline dia bulan 5 nantilah, tapi tak apa, you boleh rancang. Tujuan utama saya explain ni supaya you boleh rancang okey apa nak buat dan juga ikut deadline ni yang perlu dihantar. So antara tujuan ataupun aim untuk group project 1 ni, okay, this project aim to encourage the student to think creatively on how to create their portrait by using text. Okay, the project aim to cover the CLO below. That means you need to understand to show how the visual art by using basic computer software. Okay, and then number 2 is to present the final artworks by using portfolio and verbal presentation. That means you have to create a short video or something, because you must be able to explain what you have done. Okay, and then you punya task, find any portrait of yourself or someone ataupun yang you rasa interesting, dan place the image to newly open file, Adobe Illustrator and Photoshop, and trace, create a baseline, choose your font, and enjoy creating your portrait. Okay, sekejap tutup sound sikit. Okay. And don't forget to document the process. That means setiap proses tu you kena document. Okay, stage idea sketches. Okay, initial design, maksudnya yang belum lengkap dan sebagainya. Thumbnail sketches dan juga sketches yang you gunakan sebelum you buat the final product. Dan you need to show the process of your online portfolio. So online portfolio ni biasanya saya encourage para pelajar kan dah belajar asas multimedia dan web teknologi. So you kena update buat satu website ke, ataupun you buat satu group punya website untuk you update all you punya activity in group tadi. Okay, and then buat dalam bentuk portfolio progress dan sebagainya. Maksudnya setiap kumpulan tu macam satu team team project team. You ada team member sebagainya, everything for the assessment kita boleh refer you punya website tersebut. Okay, dan submission. Okay, ini A3 A3 ni maksud dia bila you design dalam Adobe Illustrator ataupun Adobe Photoshop tersebut, you boleh choose the size supaya bila you print according to the size that you pilih dalam software tersebut. So kita boleh print dengan kualiti yang bagus, dan kalau kata untuk format nanti you kena save as a PDF senang, boleh dibuka ataupun boleh dipaparkan oleh berbagai platform. Okey, dan resolusi dia adalah 72 ppi kalau using dari Photoshop, dan if you are using Illustrator, do not worry about this sebab dia dah ada something, maksudnya you dah pre-create dan sebagainya. Dan jangan lupa juga setiap assignment seperti biasa kena lengkap dengan nama student, member, dan right of your PDF, maksudnya you punya nama dan number student kena ada. Kalau tak nanti kita nak refer macam mana, ini hasil karya mana, dan siapa yang buat dan group mana yang hasilkan. Okey, ini contoh. You buat tracing dulu. Okey, nampak tak? Okay, bila you buat tracing contohnya yang ambillah gambar ni, mana nak ambil gambar artis boleh kan. Okay, ni siapa ni? Siapa tahu. Tapi Bruno Mars. Siapa ni?
Siapa ni? Bruno Mars. Bruno Mars ke? Okey tak? Bila you trace yang luar tu is a shape yang you nak buat. Tapi you punya shading dan sebagainya you kena gunakan alphabet ikut assignment ni. Okay, para pelajar kena refer website ni lah untuk tengok this one, and then you create you punya alphabet kat sini. Untuk maybe kalau boleh kita kena katakan gambar tema gambar macam ni kan, so mungkin wording yang you gunakan tu berkait dengan image yang you nak paparkan. Okay, saya standby macam ni. Bukan apa, takut ada nak masuk lagi 26 orang. Okay, saya buka lah besar sikit. Okay, dan seterusnya ini pun contoh lagi satu. Okay, ada lagi nak masuk. Okay, tak apa, saya buka tepi lah. Okay, ni pun sama juga. You tracing dulu, you ambil you punya shading dan sebagainya, tapi you kena this is kita panggil, you kena develop this art lah. Ini pun sebahagian daripada aktiviti typographic untuk para pelajar kata memahami jenis-jenis typographic yang sesuai lah untuk digunakan dalam penghasilan image berkonsepkan abstrak ni. Okay, maksudnya image dia bukan real image tapi dia mencerminkan satu image tertentu tetapi menggunakan beberapa elemen-elemen typografi yang berbeza, size dan juga ini challenging ni sebenarnya. That's why kita bagi perkumpulan ni. So macam mana you nak organize, you kena organize by your team. Okay, mungkin boleh I don't know, mungkin you boleh bincang ada proses macam mana nak hasilkan, nak guna word, tema macam mana, gambar macam mana. Yang penting ada laporan yang ni. Don't forget to document your process. Mungkin setiap proses ada gambar dia, ada activity, stages dan sebagainya, idea sketches, initial design, thumbnail sketches dan sebagainya. So ikut panduan-panduan yang diajar dalam kelas lecture. Okay, dan seterusnya yang ni pun contoh juga, mungkin kita boleh tengok bersama-sama. Okay, macam mana di ini typography portrait ni. Okay, so kita tengok sekejap saya buka besar sikit ni. Okay, ini tutorial panjang ni. Okey, tak apa, yang ni nanti para pelajar boleh tengok nanti sebab kita tak nak lama dalam ni nanti capture. Okay. Okey, saya rasa para pelajar boleh tengok sendiri untuk rujukan dan mungkin kita boleh fokus kepada kumpulan ni. So macam mana, boleh bincang tak? Kita decide teruslah hari ni kumpulan mana yang berapa kumpulan yang ada dan juga ahli-ahli kumpulan. Okey, boleh tak ketua ke cadang berapa nama ataupun macam mana? Saya bagi je ataupun pilih sendiri? Dah ada sir. Okey, dah ada dah. Okey. Kalau dah ada, boleh tak bagi nama kumpulan nanti, email kepada saya. Okey, senarai ahli kumpulan. Okey. So biasa saya akan bagi, kalau ahli kumpulan, ada kumpulan tu kena ada nama lah, nama kumpulan. Nama tu macam satu studio. Okey, you kena bagilah nama dan juga senarai ahli dan juga ketua. Okey, so mungkin wakil ketua kalau dah ada kumpulan mungkin boleh untuk kita semak lah. Okay, ada berapa kumpulan? Okay, ada tak? Mungkin boleh tengok semua. Boleh on camera tak sekejap?
Okey. Okey, kita ada siapa ni? Okey. Tak ramai ni, Pak. Ni tengah hari pun segar lagi. Kalau pagi saya tak ni lah. Okey, tak apa. Kalau dah ada kumpulan, kita boleh saya boleh share seterusnya lah projek kedua untuk kumpulan, sebab kita nak brief projek kumpulan ni hari minggu ni. Okey, projek kedua adalah foto collage. Okey, foto collage. So biasa dengar tak perkataan collage ni? Biasa kan? Biasa, sir. So boleh faham lah assignment ni. Okey, assignment ni. So untuk foto collage ni, projek 2 dalam kumpulan juga buat. Okey, foto collage about 15 marks. So task dia adalah you are allowed to use the portrait from the project 1. Maksudnya you boleh continue lah. Okay, or you can choose another photo from free stock. Okay, photo image website. As below lah, kita dah bagi, dah memudahkan untuk para pelajar cari. Kalau okay, dan you need to create the collage to present yourself. Macam mana tu? To present yourself. Okay, and you can use either Photoshop, Illustrator, and combination of both, all of your element in order to create your collage. And number 3, submission requirement are the same as project 1. So maksud dia bila you nak hantar lah submission tu, sama kena ada student, nama student, ID sebagainya, dan mungkin boleh hantar melalui e-com ataupun saya akan buat Google form lah untuk submit untuk project group. Okay, setiap project saya akan buat Google form berlainan lah, so senang kita nak keep track. Kalau you submit semua sekali, nanti mungkin beberapa pelajar tak siap lagi you nak submit semua. Jadi the submission would be by project, by assignment lah. Okay, so yang individu you have to submit individu, dan yang group you boleh submit as a one group lah. Okay, you akan bahagikan kumpulan, bahagikan task dan tugasan masing-masing lah untuk buat, tapi submission based group lah. Okay, mungkin you ada buat satu profile lah, profile you punya studio. Okay, nama dan sebagainya. Untuk satu file saya akan create satu upload. You boleh upload. Jadi saya tahu ini daripada kumpulan. Dan untuk assignment, biasanya kita akan buat setiap assignment tu, cover dan sebagainya tu kita kena tulis balik lah nama student dan juga student ID untuk rujuk dalam satu PDF file. Okay, so ini antara beberapa contoh contoh stock website. Biasanya kita boleh ni, saya rasa para pelajar biasa ni pergi dekat Unsplash, Pixel, okay, Free Picture and Pixabay, Pixabay. Dan bear in mind the photo will be above website will be free for personal and educational purpose only. Maksudnya kalau boleh ambil yang free lah, jangan ambil yang berbayar, tak perlu bayar pun. Okay, nanti para pelajar kena bayar pula. And then do not forget to document. Sama lah, setiap proses yang you buat you kena dokumentkan proses tu. So you boleh bahagikan lah tugasan-tugasan di kalangan ahli kumpulan, yang mana nak buat setiap proses tu. Kita kata boleh capture screen, kita ambil gambar. Maksudnya report tersebut adalah sebagai penilaian kepada tugasan dan juga assignment yang telah dibuat. So kalau tak ada proses, mungkin markahlah kurang lah. Okay, and then kandungan satu, dan juga mungkin kalau ada video footage dan sebagainya, you just snapshot dan sebagainya untuk record. Dan mungkin kalau kata perbincangan you buat, you boleh save juga ataupun simpan, mungkin untuk saya semak, ataupun mungkin boleh buat video tertentu. Okay, untuk compile you punya aktiviti dan sebagainya, preparation untuk penilaian akhir nanti. Okay, ini contoh kalau you nak buat collage tadi tu. Okay, ini paling simple lah. Kalau you nak buat yang kompleks pun, itu bergantung kepada kreativiti masing-masing. Okay, dan tak ada nak masuk ni Okay, dan ini contoh lagi satu. Okay, aktiviti collage. Kalau dulu kan, sebelum kita guna digital ni, kita collage ni kita gunting akhbar-akhbar, gambar-gambar. Sekarang ni kita menggunakan software ni untuk kita cut something and paste. Kita hasilkan satu karya kreatif lah, kita panggil karya kreatif. Okay, kita boleh combine gambar-gambar dan sebagainya. Maksudnya kita train pelajar ni untuk biasakan dengan tools dan juga features yang ada, termasuk kita convert secara fizikal tu kita buat, kita gunting apa sebagainya. Sekarang saya tak payah kita gunting juga, tapi gunting secara
secara maya ni, menggunakan software dan sebagainya. Okey. Ini contoh, banyak lagi contoh sebenarnya. Jadi kalau mungkin saya nak share sedikit contoh-contoh dari ni Unsplash ni, apa yang ada ni. Okay, so Unsplash ni adalah foto stock lah, maksudnya you boleh cari gambar-gambar kat sini. Ada yang free royalty, ada yang berbayar. Jadi this is quite a good business juga kalau you suka ambil gambar dan you suka buat something kreatif lah dengan gambar sebagainya. You boleh jual sebenarnya gambar yang you ambil ni as you punya copyright. Okay, tapi untuk you nak bangunkan ni, you kena ada banyak requirement. You kena ada satu storage yang besar, gambar-gambar you kena upload sebagainya. Yang tu kita boleh mula daripada sekarang. Okay, dan ada gambar yang free, biasanya kita akan type free royalty lah. Free royalty images. Okay, so you boleh ambil yang ni. Okay, so sebenarnya the spirit tu, bila kita nak belajar cara editing, cut, copy, paste dan sebagainya, supaya you biasa dengan tools tersebut. Okay, ini untuk assignment kedua. Okay, so agihan tugasan dalam kumpulan bergantung kepada ketua kumpulan lah ya. So apa yang saya nak tengok adalah hasil dan juga proses tu direkodkan setiap fasa pembangunan. Okey, saya tak nak ulang banyak, nanti saya akan rekod semua, nanti boleh rujuk nanti panduan untuk projek pembangunan projek, dua projek tadi projek 1 dan projek 2 termasuk projek 3 nanti. Okey. Satu lagi stok website yang para pelajar boleh rujuk adalah Pixel. Saya biasa guna juga ni. Dia ada video, dia ada images. So video pun ada. Okey. Footage video macam ni pun ada. So footage gambar pun ada macam ni. Okey. So you boleh pilih sendiri. Okey. Tema apa yang nak dibuat. Okey. Free royalty image so yang ni free lah. Okay, you boleh download saja ni. Okay, ini untuk download. Contohnya kita nak download gambar froggy dan butterfly. Okay, kita ambil lah contoh gambar ni lah. Okay, you can download. Download you just download. Okay, itu cara. Saya rasa para pelajar dah biasa, tak perlu nak ulang. Okay, dan dia ada juga video. Okay, video tengok. Kita boleh untuk ambil footage lah untuk buat video dia. Okay, so yang mana boleh download tu maksudnya is a free royalty. Okay, dan kalau for academic purposes rasanya tak ada masalah. Kalau untuk production mungkin you kena pastikan footage yang you ambil tu adalah free royalty. Okay, and then kita ada juga free pictures. Okay, ini pun sama juga, konten-konten dia kita boleh ambil. Contohnya you suka gambar ni katakan. Okay, you download je. Okay, Infinity dan sebagainya. Tengok banyak sebenarnya bila you ada gambar-gambar, you boleh jual kat dia orang ni, ataupun you boleh communicate kalau gambar-gambar you ada nilai komersial. Okey, dan mungkin kita belajarlah cara untuk hasilkan gambar yang ada nilai komersial dan menjadi demand dari kita pelajar nanti. Okey, dan saya rasa satu lagi nak share Pixabay. Okey, Pixabay pun sama juga. Stunning free images banyak lah sebenarnya. Kalau you cari free royalty ataupun image stock ataupun video stock, banyak di internet ni. Yang penting you kena buat research sedikit dan juga you ada sedikit creativity. Okey, ada soalan tak? Okey, so nanti untuk tutorial kali ni mungkin boleh terus buat ni, cari gambar-gambar dan sebagainya. Setiap aktiviti ni lah, maksudnya untuk assignment 1 tadi, assignment 2 ni sebagai praktis lah. Maksudnya saya suka explain secara general dulu supaya para pelajar faham apa nak buat, apa expectation, dan you boleh rancang lah apa aktiviti yang perlu dibuat. Okey, ada soalan sebelum ni? Sebelum saya nak teruskan untuk dua assignment project ni, ada tak?
Ada sir. Soalan? Ada soalan? Ada. Okey, silakan. Yang pertama dan kedua ni dia nak berapa gambar? Okey, lupa. Rasanya tak dimaklumkan situ kan. Sekejap, kita tengok Okey, kalau untuk projek ni, untuk grup, sebab ni kumpulan. So kalau kita tengok yang pertama tadi, typografi ni. Okey, kalau you tengok kat sini, walaupun dia secara berkumpulan, tapi saya rasa you kena buat setiap orang satu lah. Okey, setiap orang satu, supaya ada pelbagai. Sebab nak bahagi tugas pun rasanya agak sukar lah you nak buat satu. Mungkin setiap individu akan buat, cuma projek ni dalam tema yang sama ataupun untuk satu grup ni dihantar secara berkumpulan. Okey, boleh? Boleh tak? Saya menjawab tak soalan? Boleh sir. So sama juga untuk grup projek 2 ni pun sama. Untuk collage ni pun sama juga. Okey, cuma dia sebenarnya kalau dalam kelas saya nak para pelajar buat teruslah orang kata apa, searching kepada kandungan-kandungan ni supaya you biasa. Sebab kalau you tak biasa, nanti you tak buat dan you tak biasa dan you tak faham lah apa nak buat. Dan juga we learn from experience. Itu yang penting. Okey, so ada soalan lagi? So you kena plan lah ahli kumpulan. Cuma nanti saya nak dalam grup nanti bagi nama ketua kumpulan dan juga nama studio. Maksud kasi nama kumpulan tim tu, cybernetics ke ataupun kreatif apa, ikutlah digital space ke, ikutlah nama kumpulan supaya saya senang. Saya nak masa presentation tadi kita tahu kalau kumpulan 1, kumpulan 2 tak ada identity. Okey. Okey, untuk grup portfolio 10 markah ni, okey, kita tengok to present the final artwork by using a portfolio and verbal presentation. Okey, so maksud dia sini para pelajar kena able to explain lah dan juga present your final artwork. Maksudnya ke semua project group tersebut, okey, di-compile dalam satu portfolio. Okey, so kalau ikut arahan ni, okey, kita tengok you are required to sign up on portfolio box tadi. Okey, you dah register sini lah menggunakan siswa email. Yang penting you kena ikut lah this one. Okey, I think you buat macam ni pun senang untuk you update ni. Kita ikut penyelaras bagi panduan ni. Okey, register portfolio box.net school UMK. Okay, and then UMK have given the opportunity to subscribe their service for the student, and the following required to include in their portfolio. Satu adalah home page, cover page. Okay, and then project page, gallery page, design process for both. That's mean for project 1 and project 2. And about us ni, about you all lah, punya content dan sebagainya. Maksudnya about the ahli kumpulan. Okay, and this is just a guideline. Cuma you have to be more creative and to present your portfolio, and then maybe you can use this following form lah untuk group. Okay, ikut format yang ditetapkan. Saya rasa tak perlu untuk submission ni, cuma individu saja saya rasa untuk submit secara Google Form. Yang ni you just update kat sini everything yang you buat. And then your evaluation will be referring to this platform lah. Okay, tak apa, saya akan buka dulu tengok. You can create site yang ni. Okay, banyak tools yang kita ada ni untuk bantu pelajar buat assignment dan juga untuk penilaian. So sign up. Okay, mungkin boleh sign up for a student ataupun mungkin wakil untuk satu ni untuk kita update everything. And then tapi pelajar boleh sign up by individual, tetapi untuk group tu mungkin satu je untuk kita guna dan sebagainya. Okey, ada soalan? Ada soalan? Doktor. Ya.
Dia buat macam weeks kan? Macam saya lepas. Ya, macam Wix lah yang ni rasanya. Yang ni dia kita dah berbayar rasanya ni. UMK ni dah bagi mungkin boleh access to more features lah. Saya pun tak biasa lagi guna this one. So nanti kita share lah. Okay, bila you dah ada identify kumpulan, I think you kena update kat sini lah everything. Okay, create this website tadi. Okay, boleh tak? Boleh. So mungkin boleh start dulu lah. Minggu depan saya nak tengok you dah ada website portfolio ni. So mungkin konten-konten itu belum siap lagi. You boleh ni dan seperti saya maklum tadi, walaupun secara berkumpulan tetapi aktiviti itu secara individu. Jadi you bergerak sebagai satu kumpulan lah. Okay? Okay, ada soalan? Okay. Kalau tak ada, okay. Kalau tak ada, mungkin saya bagi ruang you bincang ataupun bincang sama ahli kumpulan dalam masa ni dah pukul 1 kan, pukul 1, pukul 2 ni you bincang lah, mungkin you boleh record perbincangan ke pakai platform digital ni, and then boleh jadi footage jugalah untuk kita update di website tu nanti. Maksudnya perbincangan minggu ni apa yang you bincang, kita kena record juga benda tu. Okey, mungkin tak kata apa untuk jadi rujukan nanti perbincangan yang you buat ahli kumpulan. Maksudnya kita nak tengok perbincangan secara berkumpulan dulu secara fizikal, sekarang ni kita nak tengok secara maya macam mana para pelajar kita menggunakan teknologi digital sekarang ni ataupun ICT untuk buat perbincangan secara maya dan menghasilkan projek. Sebab in the next future pun kadang kita boleh bekerja dari tempat-tempat yang berbeza tapi kita menghasilkan satu output yang agak luar biasa. Okay. Okay, so saya rasa saya dah jelas lah untuk minggu ni apa nak buat. Yang penting individu tu you kena buat, dan juga yang kumpulan ni I give you time about these 2 hours ni untuk you bincang. Boleh tak? So I leave it to you. Boleh? Boleh, Doktor. You bincang Boleh, Doktor. ahli kumpulan. Okey. Boleh. Boleh, Sir. Tas untuk minggu ni mungkin you kena daftar satu, everybody kena daftar yang buat website tu. Okey, dan mungkin untuk kumpulan tu, okey, you bangunkan ni portfolio PMK sebut ni. Okey. So please explore ni and then adakan website ni, dan saya tahulah ahli kumpulan semua dalam tu dan sebagainya. Okay. Okay, so sebelum kita akhiri tutorial ni, mungkin boleh on camera tak untuk kita ambil snapshot sedikit untuk minggu ni sebelum saya share attendance. Okay, 20 berapa orang ni? $26. Okay, mana yang lain? Mana yang bear tu? Yang ada bear tu? Ada tak? Mana yang lain? Tu muncul dah. Okay. So rasanya dah jelas apa yang nak kena buat dalam tutorial ni, sebab sekarang ni kita kena bekerja secara independen lah. Saya rasa you all dah okay, cukup matang lah untuk bekerja secara tanpa dipantau dan rasanya kena tengok juga ya ahli kumpulan. So yang paling penting saya nak tengok ada ahli kumpulan dalam grup masing-masing untuk senang kepada penilaian kita nanti. Okay. So kalau tak ada apa-apa nanti saya akan share attendance nanti. Okay, so mungkin boleh scan dulu. Okay, untuk kelas tutorial pada minggu ini, dan mungkin ada soalan lagi sambil kita tunggu yang lain ataupun sebelum kita akhiri.
Okey, dia sebenarnya walaupun dalam 3 jam ni, sebenarnya 1 jam tu untuk solid untuk kita perbincangan dan ni, dan selebihnya untuk para pelajar buat aktiviti bersama ahli kumpulan. Dan saya rasa jelaslah sebenarnya kalau kita boleh jumpa secara fizikal ni, kita boleh buat perbincangan yang lebih mendalam lah. So ni baru masuk balik keluar balik tadi. Okey. Doktor. So ada soalan? Ada. Maaf saya tak apa clear sebenarnya. Saya tanya pasal yang portfolio. Okey, portfolio. Yang tu kena buat individu ke atau kumpulan? Okey, yang portfolio tu arahannya macam mana ni? Okey. Number 3 ni saya rasa macam ni lah kot. Homepage About Us tu, sebab dia ada About Us ni. Itu yang saya confuse juga ni. Okey, tak apa, macam ni. Untuk masa ni, minta para pelajar, setiap pelajar register portfolio box ni. Sebab register by individu. Okey. And then mungkin untuk projek, siapa ketua projek akan update semua di website tersebut. Aktiviti kumpulan ni. Okay, and then kalau untuk personal tu nanti, kalau you nak update nanti, sebab personal ni sebenarnya boleh guna untuk kursus-kursus lain sebenarnya. Jadi you boleh ambil je daripada kumpulan mana-mana, you just replicate saja, update you kat you punya portfolio. Okay, boleh tak? Boleh. So maksudnya register secara individu, tapi mungkin kita guna akaun ketua projek nanti, you lantik lah di kalangan ketua projek itu untuk kita compile semua assignment kumpulan. And then kalau untuk lebih spesifik juga, untuk senang lah record semua assignment individu pun, you ada page dalam group tu, you masukkan lah dalam portfolio masing-masing. Jadi benda tu ada record dan sebagainya. Jadi sekarang kita kena record lah semua sebab tak ada bersemuka ni. Jadi saya pun kurang juga yang hard copy ni, senang kita rujuk secara soft copy dan juga virtual ataupun cloud. Okey. So mana yang lain ni tak muncul-muncul ni? Ada tak ada orang ni? Ada yang pergi mana? Betul ke ni? Okey, lepas ni saya nak share attendance ni. Ada yang tak dapat nanti susah juga ni. Okey. Mana ni? Okey, ini attendance. Okey, ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Ya, tak ada kan? So saya rasa saya nak bagi masa you all untuk bincang boleh? So masa lain tak, you dah ada masa ni tak kelas mana-mana, you ambil masa ni lah untuk bincang bersama ahli kumpulan apa direction dan juga perancangan untuk you nak buat nanti. Okey, sebab minggu hadapan kalau boleh saya nak tengok dah ada lah portfolio untuk kumpulan tersebut. Mungkin yang ketua kumpulan akan letaklah apa-apa website tersebut dan juga mungkin you punya profile sedikit, termasuk apakah assignment yang perlu dibuat lah. Maksudnya buat page dulu lah untuk portfolio tersebut. Boleh, ada masalah tak untuk attendance ni? Ini baru masuk ni. Okey, yang lain saya dah bincang dengan kumpulan yang baru masuk. Mungkin ada masalah teknikal lah kot, masalah line dan sebagainya, tak apa. Yang penting be in the group dan juga assignment tersebut kita buat lah. Okey, so overall assignment individu dan juga kumpulan, rasanya ada soalan tak? Okey, sebab yang individu mungkin minggu hadapan tu kena hantar tu individu tu. Mungkin nak tanya yang individu ke. Okey, ada tak? Okey, kalau tak ada,
kita mungkin boleh dengan sesi saya mungkin boleh berakhir di sini dulu. Dan boleh mula perbincangan ahli kumpulan. Saya nak ada kalau you buat perbincangan perlu saya join, nanti just invite je saya. Kalau saya available, saya akan join perbincangan. Mungkin saya akan tengok perbincangan seolah-olah you dah bincang kumpulan, saya datang join dan mungkin ada soalan kita boleh jawab. Okey, boleh arrange tak perbincangan kumpulan masing-masing? Ketua. Yes, sir. Boleh so saya nak nama kumpulan dan ketua nanti untuk saya communicate, senang nak tengok progress, dan juga sebenarnya ketua untuk report lah progress ataupun komitmen dari ahli kumpulan. Okey, itu ada satu laporan sikit lah supaya kita mengamalkan pengurusan projek tu dengan lebih efektif. Okey, so kalau tak ada kita boleh berakhir di sini. So terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa perbincangan ahli kumpulan masih ada ni, gunalah 1 jam ni bincang untuk siapkan ataupun penyelarasan kepada projek kumpulan. Okey, dan itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Yes, sir. Okey. Terima kasih, sir. Okey. Thank you, sir. Okay, thank you. Okay. Thank you, sir. Okay, thank you. Dr. 9 TV. Okey, teruskan menyokong Dr. 9 TV.